Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar. Antara malam-malam Ramadan, satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar sangat diberkati dan merupakan malam kebaikan. Dalam Al-Quran yang suci telah diberitahu bahawa Lailatul Qadar adalah lebih afdal daripada 1000 bulan. 1000 bulan adalah sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sungguh bertuahlah orang yang mendapat taufik untuk beribadat pada malam itu. Sesiapa yang dapat beribadat pada satu malam tersebut, seolah-olah dia telah menghabiskan masa selama 83 tahun 4 bulan lebih dalam keadaan beribadat. Keadaannya lebih itu pun tidak diketahui berapa bulannya lebih afdal daripada 1000 bulan. Pada hakikatnya, ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Bagi mereka yang tahu menghargainya, Lailatul Qadar adalah hadiah yang tidak ternilai yang telah dikurniakan. Terdapat satu hadis dalam kitab Durrul Mansur yang diriwayatkan oleh Hazrat Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Lailatul Qadar hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatku sahaja. Umat-umat sebelum ini tidak mendapatnya. Terdapat berbagai-bagai riwayat untuk menerangkan sebab penurunian itu. Dalam setengah hadis diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah melihat umur umat terdahulu sangat panjang. Sedangkan umur umat baginda SAW adalah sangat pendek. Adalah tidak mungkin untuk mereka menyamai ibadat umat terdahulu. Oleh kerana itu, Nabi yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala telah bersedih. Untuk mengimbangkan keadaan itulah malam tersebut telah dikurniakan. Seandainya sesiapa yang bertuah memperoleh malam tersebut 10 kali sahaja dalam hidupnya dan menghabiskan malam itu dengan beribadah, maka seolah-olah dia telah menghabiskan masa lebih daripada 833 tahun 4 bulan dalam ibadat yang sempurna. Dapat diketahui juga daripada setengah riwayat yang lain bahawa Nabi SAW telah menyebut tentang seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang telah menghabiskan 1000 bulan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan itu, para sahabat telah mula cemburu. Untuk mengatasinya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Dalam satu riwayat yang lain, dinyatakan bahawa baginda SAW telah menyebut mengenai 4 orang, iaitu Hazrat Ayub AS, Hazrat Zakaria AS, Hazrat Hizkil AS dan Hazrat Yusha AS, yang masing-masing telah beribadat selama 80 tahun dan tidak menderhakai Allah Subhanahu wa taala walau sekelip mata pun. Perkara ini telah menjadikan para sahabat kehairanan. Lalu Hazrat Jibril AS pun datang memperdengarkan surah Al-Qadar. Selain itu, ada juga riwayat-riwayat yang lain. Biasanya sebab berlaku perselisihan dalam riwayat-riwayat ini kerana berbagai-bagai kisah berlaku pada masa yang sama, kemudian barulah ayat diturunkan. Maka ayat itu boleh dikaitkan dengan semua kisah tersebut. Walau apa jua bentuk asbabun nuzul sekalipun. Namun, Lailatul Qadar tetap merupakan satu kurniaan yang sangat besar kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tersebut ialah kurnia Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan untuk beramal pada malam itu pun adalah dengan taufiknya. Sepatutnya lah kita cemburu terhadap para ahlullah yang telah berkata, sejak dari balik lagi saya tidak pernah terlepas daripada beribadat dalam Lailatul Qadar. Walau bagaimanapun, berlaku perselisihan yang terlalu banyak di kalangan orang Islam dalam menentukan malam tersebut. Hampir mencecah 50 pendapat dan untuk meliputi kesemua sekali adalah sukar. Hanya pendapat-pendapat yang masyhur saja akan disebutkan nanti.
Kelebihan malam tersebut telah dinyatakan dalam kitab-kitab hadis dengan berbilang riwayat dalam berbagai-bagai bentuk yang sebahagiannya akan disebutkan nanti. Oleh kerana kelebihan malam tersebut dinyatakan dalam Al-Quran yang suci, bahkan satu surah yang tersendiri telah diturunkan berkenaan dengan malam itu, maka adalah wajar pertama sekali dituliskan tentang tafsir surah tersebut. Terjemah ayat-ayat itu telah dipetik dari kitab Bayanul Quran kerana Hazrat Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullahi alaih, dan tafsirannya diambil daripada berbagai-bagai kitab lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan dan kebesaran. Al-Quran yang suci telah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam tersebut. Satu perkara ini pun sudah cukup untuk menyatakan fadilat malam itu. Sungguh pun malam Lailatul Qadar mengandungi pelbagai fadilat yang lain serta mengandungi keberkatan. Namun sesuatu yang begitu agung sekali ialah Al-Quran yang suci telah diturunkan pada malam ini. Kemudian untuk menambahkan lagi minat kita, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Dan adakah engkau mengetahui apakah kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Yakni, adakah kamu mengetahui akan kebesaran dan kelebihan malam tersebut? Betapa banyak kebaikan dan betapa besar fadilat yang terkandung pada malam itu. Kemudian barulah disebut beberapa kelebihannya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni sebanyak mana pahala yang didapati dengan beribadat selama 1000 bulan, maka lebih dari itu lagi pahala yang akan didapati apabila beribadat pada Lailatul Qadar. Bahkan berapa banyak yang lebih itu pun tidak diketahui. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara. Allama Razi rahmatullahi alaih menulis bahawa pada permulaannya apabila para malaikat melihat kamu, maka mereka telah meluahkan kebencian terhadap manusia dan telah berkata kepada Allah yang Maha Tinggi, adakah engkau akan menciptakan sesuatu yang akan melakukan kerosakan di dunia dan akan menumpahkan darah? Selepas itu, apabila kedua ibu bapa melihat kamu pada permulaan, iaitu ketika kamu dalam keadaan titisan mani, mereka juga telah membenci kamu. Sehingga jika terkena pada kain, maka kain itu akan terus dibasuh. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala telah berikan bentuk yang lebih baik daripada itu, ibu bapa pun pula mengasihi dan menyayangimu. Pada malam ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kamu sibuk dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya. Maka para malaikat pun turun untuk memohon kemaafan atas ungkapannya dahulu. Ada beberapa pendapat ulama tafsir tentang makna ruh. Ini yang pertama, pendapat kebanyakan ulama ialah seperti yang ditulis di atas, iaitu makna ruh yang dimaksudkan ialah Jibril alaihissalam. Allama Razi rahmatullahi menulis bahawa pendapat inilah yang lebih sahih. Disebabkan keutamaan Jibril alaihissalam, maka dia telah disebutkan secara khusus setelah malaikat-malaikat yang lain disebutkan. Kedua, setengah yang lain pula berpendapat yang dimasukkan dengan ruh ialah satu malaikat yang sangat besar, iaitu seluruh langit dan bumi di hadapannya sebesar satu suap sahaja. Ketiga, pada pendapat sebahagian yang lain pula, ruh bermaksud satu kumpulan para malaikat yang khas yang hanya dapat dilihat oleh malaikat-malaikat lain pada Lailatul Qadar sahaja. Keempat, ruh adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang juga makan dan minum, tetapi bukanlah malaikat dan bukan juga manusia. Kelima, yang dimasukkan ruh adalah Hazrat Isa alaihissalam
yang turun bersama para malaikat untuk melihat amalan cemerlang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keenam, ruh adalah rahmat Allah yang khas. Jadi maksud ayat Al-Quran di atas ialah pada malam itu para malaikat akan turun dan selepas mereka rahmat aku yang khas pula akan turun. Selain pendapat-pendapat ini, ada beberapa pendapat lain lagi, tetapi pendapat yang pertama adalah lebih masyhur. Dalam kitab Sunan Baihaqi diterangkan, Hazrat Anas radhiyallahu meriwayatkan sebuah hadis bahawa pada malam Lailatul Qadar, Jibril alaihissalam akan turun bersama satu kumpulan malaikat dan mereka akan mendoakan rahmat untuk sesiapa sahaja dilihat sedang sibuk berzikir dan melakukan ibadat-ibadat lain. Ditulis dalam kitab Mazahir Haq bahawa pada malam itulah para malaikat telah dijadikan dan pada malam itu juga unsur-unsur kejadian Adam alaihissalam telah mula dihimpunkan. Dan pada malam itu jugalah pokok-pokok ditanam di dalam syurga. Di samping itu, terdapat banyak riwayat yang menyatakan bahawa doa dan lain-lain amalan dikabulkan pada malam itu. Dalam kitab Durri Mansur, terdapat riwayat yang menyatakan bahawa pada malam itulah Hazrat Isa alaihissalam telah diangkat ke langit. Dan pada malam itu jugalah taubat Bani Israel telah diterima. Salamun hayya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Yakni, para malaikat akan terus memberi salam sejahtera kepada orang-orang Islam. Setiap kumpulan malaikat akan berselisih ganti datang dan pergi sebagaimana yang dijelaskan dalam sesetengah hadis. Ataupun maksud ayat itu ialah keseluruhan malam itu penuh dengan kesejahteraan, terpelihara daripada segala jenis keburukan dan kerosakan. Keberkatan ini tidak dikhaskan untuk mana-mana bahagian malam tersebut, bahkan berterusan hingga ke subuh. Selepas membentangkan surah ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyebutkan berbagai-bagai bentuk fadilat yang terdapat pada malam itu. Maka tidak perlu lagi untuk mengemukakan hadis-hadis. Namun begitu, dalam hadis-hadis pun banyak disebutkan tentang kelebihan malam Lailatul Qadar. Hadis pertama, daripada Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang berdiri beribadat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, yakni berniat untuk mendapatkan ganjaran, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Daripada Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang berdiri beribadat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, yakni berniat untuk mendapatkan ganjaran, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Keterangan, maksud berdiri beribadat ialah mendirikan solat. Terdapat dalam pengertian itu juga ialah sibuk dengan lain-lain ibadat seperti tilawah Al-Quran, zikir dan sebagainya. Maksud mengharapkan ganjaran ialah tidak berdiri kerana menunjuk-nunjuk dan lain-lain niat yang buruk, melainkan dengan penuh ikhlas berdiri semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan niat untuk mendapatkan ganjaran. Khattabi rahmatullahi berkata bahawa maksudnya ialah dengan meyakini ganjaran yang akan didapati, maka seseorang berdiri dengan hati yang gembira, bukannya dengan merasakan ibadat itu sebagai beban, lantas berdiri dengan perasaan yang malas. Sememangnya satu perkara yang nyata ialah bahawa setakat mana kuatnya keyakinan dan kepercayaan terhadap ganjaran pahala, sebanyak itulah mudah untuk menanggung segala kesusahan dalam beribadat. Inilah sebabnya sejauh mana seseorang itu maju dalam menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak itulah dia lebih bersungguh-sungguh dalam ibadat. Perlu juga diketahui bahawa yang dimaksudkan dengan dosa dalam hadis di atas dan di hadis-hadis seumpamanya ialah dosa-dosa kecil, kerana dalam Al-Quran apabila sahaja dosa besar disebutkan,
Maka bersamanya disebutkan juga kecuali mereka yang bertaubat. Berdasarkan perkara inilah, para ulama telah sepakat ijma' bahawa dosa besar tidak akan diampunkan tanpa bertaubat. Jadi apabila sahaja dosa disebutkan dalam hadis, maka para ulama mengertikan dosa itu sebagai dosa kecil. Maulana Yahya rahmatullahi berkata, ada dua sebab perkataan dosa kecil tidak disebutkan dalam hadis-hadis. Pertama, seorang Islam tidak sepatutnya menanggung sebarang dosa besar kerana keadaan orang Islam yang sebenar ialah apabila dia melakukan dosa besar, dia tidak akan tenang sehinggalah dia bertaubat daripada dosa tersebut. Kedua, apabila datang peluang seperti itu, contohnya Lailatul Qadar, dan seseorang itu melakukan ibadat dengan harapan untuk mendapatkan ganjaran, maka penyesalan ke atas amalan buruknya menjadi sesuatu yang lumrah. Sememangnya itulah hakikatnya. Oleh itu, dengan sendirinya taubat telah terlaksana, kerana hakikat taubat yang sebenar ialah menyesal di atas apa yang telah berlaku dan berazam untuk tidak melakukan dosa itu lagi pada masa akan datang. Oleh kerana itulah, bagi seseorang yang telah melakukan dosa besar, apabila datang Lailatul Qadar atau mana-mana masa mustajab yang lain, sangat penting baginya melafazkan taubat dengan sepenuh jiwa raga dan keteguhan hati, supaya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna tertumpu kepadanya, agar segala dosa yang sama ada yang kecil ataupun yang besar terampun. Sekiranya kamu ingat, sertakanlah hamba yang berdosa ini di dalam doamu yang tulus itu. Hadis kedua. Hazrat Anas radhiyallahu berkata, telah masuk bulan Ramadan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kamu. Dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terlepas daripadanya, maka dia telah terlepas daripada segala kebaikan, dan tidaklah terlepas daripadanya kebaikannya kecuali dia yang benar-benar rugi. Hazrat Anas radhiyallahu berkata, telah masuk bulan Ramadan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kamu. Dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terlepas daripadanya, maka dia telah terlepas daripada segala kebaikan, dan tidaklah terlepas daripada kebaikannya kecuali dia yang benar-benar rugi. Keterangan, sebenarnya tidak syak lagi terhadap kerugian seseorang yang memusnahkan nikmat yang sedemikian besar dengan tangannya sendiri. Pekerja-pekerja kereta api pun sanggup berjaga malam hanya untuk mendapat beberapa sen. Apa susahnya untuk berjaga malam selama sebulan demi untuk mendapat ganjaran ibadat selama 80 tahun. Sebenarnya, semangat kesungguhanlah yang tidak ada lagi di dalam hati. Seandainya sudah dirasai sedikit daripada keseronokannya, bukan lagi semalaman, malah beratus-ratus malam pun seseorang itu sanggup berjaga. Seorang penyair bermadah di dalam bercinta, kesetiaan dan kekasaran adalah sama. Semua perkara akan lazat kalau hati sudah seronok. Walaupun baginda telah diberi begitu banyak berita gembira dan janji-janji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang baginda sendiri meyakininya, pasti ada sesuatu yang begitu istimewa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolah begitu panjang sehingga kaki baginda menjadi bengkak. Kita pun turut berbangga dengan namanya dan mengaku sebagai umatnya. Sememangnya mereka yang menghargai perkara-perkara ini telah pun melakukan segala-galanya dan telah pun menunjukkan kepada umat sebagai contoh, sehingga tidak lagi peluang untuk orang lain berkata, siapakah dapat meniru kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapakah yang mampu melakukannya. Sebenarnya, hatilah yang perlu dipupuk. Bagi orang yang berkesungguhan untuk mengalirkan sungai susu dari sebuah bukit pun adalah mudah. Kesungguhan beribadat seumpama itu adalah sukar untuk dihasilkan tanpa berkhidmat kepada para ahlullah untuk mendapatkan tarbiyah.
seorang pujangga bermadah, kamu bercita-cita untuk membersihkan hati, maka khidmatilah para ahlullah. Permata ini tidak akan dilipati di dalam khazanah raja-raja. Apakah yang telah menyebabkan Hazrat Umar radhiyallahu sebaik saja pulang ke rumah, terus bersolah hingga ke subuh? Hazrat Uthman radhiyallahu pula telah berpuasa sepanjang hari, akan menghabiskan malam dengan bersolah. Beliau hanya tidur sekejap pada bahagian permulaan dari malam. Beliau akan mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat solahnya. Dinukilkan daripada Abu Talib Maki rahmatullahi dalam kitab Syarah Ihya bahawa telah sah dengan secara tawatur tentang 40 tabi'in yang telah bersolah subuh dengan wudu isyak. Dan ada antara mereka yang berterusan beramal dengan cara itu selama 40 tahun. Apabila Hazrat Syadat rahmatullahi berbaring pada waktu malam, beliau akan mengalihkan badannya ke kiri dan ke kanan sepanjang malam sehingga ke subuh. Beliau akan berkata, "Ya Allah, ketakutan api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Hazrat Aswad bin Yazid rahmatullahi pula tidak tidur langsung pada sepanjang Ramadan, kecuali sekejap sahaja antara Maghrib dan Isyak. Dinukilkan tentang Hazrat Sa'id bin Musayyab rahmatullahi, beliau bersolah subuh dengan wudu isyak selama 50 tahun. Hazrat Silah bin Ashham rahmatullahi akan bersolah sepanjang malam, dan apabila menjelang fajar, beliau akan berdoa, "Tidaklah aku layak untuk berdoa meminta syurga. Hanya sekadar inilah permintaanku supaya engkau menyelamatkan aku dari neraka." Hazrat Qatadah radhiyallahu mengkhatamkan seluruh Al-Quran pada setiap 3 malam Ramadan. Sementara 10 malam terakhir, beliau akan mengkhatamkannya setiap malam. Berita Imam Abu Hanifah rahmatullahi bersolah subuh dengan wudu isyak selama 40 tahun berturut-turut adalah begitu masyhur sehingga penolakan kisah ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sejarah. Apabila ditanya, bagaimanakah Tuhan mendapat kekuatan itu? Beliau menjawab, "Saya telah berdoa dengan satu cara yang khusus melalui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala." Beliau hanya tidur sekejap pada tengah hari dan berkata, terdapat kenyataan tentang tidur pada tengah hari ini dalam hadis. Yakni beliau tidur pada tengah hari pun kerana ingin mengikut sunnah. Semasa membaca Al-Quran, beliau akan menangis begitu sekali sehingga jiran-jirannya akan merasa kasihan terhadapnya. Pernah satu ketika beliau telah menghabiskan sepanjang malam dengan menangis sambil membaca ayat "Balisa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar." Bukan kekalahan itu sahaja, bahkan hari kiamatlah yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan sepenuhnya. Dan azab seksa hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit. Ibrahim Adham rahmatullahi pula sepanjang Ramadan tidak akan tidur sama ada siang ataupun malam. Imam Syafi'i rahmatullahi pula sepanjang Ramadan mengkhatamkan 60 kali Al-Quran dalam solahnya, sama ada pada suatu siang ataupun malam. Selain itu, ada ratusan lagi kisah-kisah mereka yang beramal dengan ayat "Ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Kisah-kisah di atas membuktikan bahawa tiada apa-apa kesusahan bagi orang yang ingin melakukan amal. Ini semua adalah kisah-kisah orang terdahulu. Di zaman yang rosak ini pun masih ada mereka yang beramal seperti orang-orang terdahulu, dan masih ada pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak setanding dengan mujahadah orang-orang terdahulu, tetapi sesuai dengan keadaan zaman sekarang dan sesuai juga dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Keinginan untuk rehat dan bersenang-senang tidak menghalang kesungguhan mereka dalam beribadat, dan tidak juga kesibukan dunia menyekat perjalanan ibadat mereka. Nabi SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai anak Adam,
lapangkanlah masamu untuk beribadat kepadaku. Nescaya aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan dan akan aku hapuskan kefakiranmu. Jika tidak, aku akan penuhkan dadamu dengan berbagai-bagai kesibukan dan kefakiranmu tidak akan hilang. Segala yang kita lihat berlaku setiap hari adalah bukti yang tepat terhadap kebenaran sabdaan ini. Hadis ketiga. Daripada Hazrat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba Lailatul Qadar, turunlah Jibril alaihi salam bersama satu kumpulan malaikat memohon rahmat ke atas setiap hamba Allah yang sedang berdiri atau duduk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tiba hari raya iaitu Aidilfitri, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan mereka kepada para malaikatnya. Dia berfirman, wahai malaikatku, apakah balasan seorang pekerja yang telah menyempurnakan kerjanya? Mereka berkata, wahai Tuhanku, balasannya ialah disempurnakan ganjarannya. Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, wahai malaikatku, hamba-hambaku lelaki dan perempuan yang telah menyempurnakan perintahku ke atas mereka. Kemudian mereka keluar sambil melakukan doa, demi kemuliaan dan kehebatanku, kemurahan dan ketinggianku, dan demi kedudukanku, pasti aku menerima doa-doa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, pulanglah kamu, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu dan telah kutukarkan segala keburukan kamu kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda, lalu mereka pun pulang dalam keadaan terampun. Keterangan. Kedatangan Jibril AS bersama para malaikat dinyatakan juga dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Banyak hadis juga menyebut tentang perkara ini. Dalam hadis yang terakhir pada kitab ini nanti, akan diterangkan secara terperinci tentang Jibril AS yang akan menyuruh para malaikat supaya pergi ke rumah orang-orang yang sedang berzikir dan beribadat, lalu berjabat tangan dengan mereka. Dalam kitab Ghaliyatul Mawa'iz terdapat petikan dari kitab Ghunyah hasil nukilan Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullahi alaih yang menceritakan hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dengan arahan Jibril AS itu, para malaikat akan bertebaran untuk bersalaman dengan orang-orang yang beriman. Sama ada mereka di rumah yang kecil atau besar, di darat atau di laut. Para malaikat tidak akan masuk ke rumah-rumah yang ada anjing, khinzir, orang berhadap besar kerana zina, ataupun gambar manusia atau haiwan. Betapa banyak rumah orang Islam yang tergantung gambar sebagai perhiasan. Sebenarnya mereka merugikan diri mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri daripada memperolehi nikmat rahmat yang begitu besar. Orang yang menggantungkan gambar hanyalah seorang dua sahaja. Tapi oleh kerana dia menjadi punca terhalangnya malaikat rahmat masuk ke rumah itu, lalu dia turut merugikan seluruh ahli rumah. Hadis keempat. Daripada Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada bilangan hari yang ganjil dari 10 malam terakhir daripada Ramadan. Daripada Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada bilangan hari yang ganjil dari 10 malam terakhir daripada Ramadan. Keterangan. Pada pendapat kebanyakan ulama, 10 hari terakhir bermula pada malam ke-21 dan ini adalah umum sama ada bulan itu mengandungi 29 hari ataupun 30 hari. Dari perkiraan ini, berdasarkan hadis di atas, pencarian Lailatul Qadar hendaklah dilakukan pada malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Sekiranya bulan itu mengandungi 29 hari pun, maka malam-malam inilah yang masih dikatakan 10 hari. Walau bagaimanapun, Ibnu Hazm rahmatullahi berpendapat bahawa perkataan Asyara membawa makna 10. Oleh itu, jika Ramadan mengandungi 30 hari, barulah cara perkiraan ini digunakan.
Tetapi jikalau bulan Ramadan mengandungi 29 hari, maka 10 hari akhir bermula pada malam ke-20. Dan dengan perkiraan itu, malam-malam ganjil untuk 10 akhir menepati malam ke-20, 22, 24, 26 dan 28 Ramadan. Walau bagaimanapun, baginda telah beriktikaf pada bulan Ramadan semata-mata untuk mencari Lailatul Qadar, dan secara kebetulan bermula pada malam ke-21 Ramadan. Oleh itu, pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahawa malam ganjil untuk 10 hari akhir bermula pada malam ke-21 adalah satu kemungkinan yang kuat dan merupakan pendapat yang lebih tepat, walaupun ada kemungkinan Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam yang lain. Pencarian Lailatul Qadar berdasarkan kedua-dua pendapat itu hanya mungkin terjadi apabila kita berjaga setiap malam, bermula dari malam ke-20 sehinggalah ke malam raya, dengan kerisauan untuk mendapat Lailatul Qadar. Untuk berjaga selama 10 atau 11 malam bukanlah satu perkara yang susah dan payah bagi mereka yang berharap untuk mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Seorang penyair bermadah, "Wahai Ufi, sekiranya hanya dengan tangisan dapat menemukan aku dengan kasih, maka ratusan tahun pun sanggup ku tangiskan untuk bertemu dengannya." Alhamdulillah, kita telah mendengar 4 buah hadis berkaitan Lailatul Qadar. Semoga kita dapat ambil iktibar dan sampaikan kepada mereka yang tidak mendengarnya. Tutup dengan hadis. Kita tutup dengan hadis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafii khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.